Daripada luar dah baca. Surah Yasin. Tak apa Yasin. Habis baca tu. Mak dia semua. Mak dia senyap. Tak betul lah. Nabi tak baca ayat tu. Allah ceritakan. Nabi keluar daripada rumah tadi tak baca surah Yasin tu. Allah ceritakan pada ketika itu sejarah dia, aku tutupkan mata mereka. Bukan Nabi yang baca tu. Kalau ada orang cakap baca, kita minta sejarah. Nabi tak baca. Tapi kita nak sebutkan di sini bahawa orang yang mutakin Allah biar. Apa pun masalah di kritikal Musa ni? Ya. Masalah kita tak yakin. Kena yakin. Kena yakin dengan Quran. Dulu kita belajar di sini banyak kali mula saya bisik. Kelemahan umat Islam hari ini kita tak berapa yakin. Yang paling sedih dengan Quran pun kita tak yakin. Seolah-olah kita tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih yakin dengan laki drop. Dia pergi Sengsiong ke, pergi mana? LQC apa. Semalam dah beli susu dah. Dah beli minyak, dah beli apa. Yang ni datang lagi tengok kalau beli dapat kupon. Beli 10 dapat kupon lagi draw. Dia beli lagi. Pasal semalam dia tak dapat kupon kan. Nanti laki dia punya pasal dia lah. Beli lagi, yakin betul. Beli banyak lagi. Jadi penuh almari pula. Dapat kali juga. Dalam Quran sebut kalau kita dermakan satu tumbuh pokok, keluar 7 dahan. Setiap dahan keluar 100 cabang. Jadi 1 dikalikan dengan 700. Tapi seandainya lah. Kita tak berapa yakin dengan Quran, tak berapa yakin dengan Allah. Kan saya cakap, Hindu ni lebih bagus itu ibu. Dia yakin kalau jalan agak bangga ni dosa terhapus. Dia yakin angkat kabadi ni ialah masuk dia surga ni. Dia dijawab pada neraka. Dia fikir. Tak pekik-pekik. Wel-wel pun tak pekik pun tak apa. Tapi dia fikir. Dia fikir dia ibu. Itu Islam kadang-kadang sedih. Kita kena yakin. Allah janji dalam Quran. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan orang yang muttaqin ini hidup itu ada saja jalan keluar. Insya-Allah. Kita yakin. Caranya bukan kita takwa atau tidak, itu bukan nak dapatkan ganjaran, tapi yang ini kena jadi orang bertakwa. Ini cerita dalam kisah. Dalam hadis Imam Tirmizi yang dianggap asal sahih. Bagaimana Abi Hurairah menceritakan, kami dalam perjalanan nak pergi perang, tak disebut perang apa. Para sahabat di tengah-tengah padang pasir ni dah letih betul, dah jenuh betul. Dah letih, dah tak boleh jalan lagi. Tapi kita pun tahu, Nabi ni dia membuat haram. Mungkin dalam berjalan tu tengok 100,000 orang, kata 50,000 tentera ni dah tak kuat lagi. Mungkin dia berdoa. Tiba-tiba depan mata lah dia semua. Dia wadi. Bukan saja besar, malah air jernih, sejuk, sedap pula. Dia wadi Bandung. Tak tahu ada kat situ. Para sahabat mengapa aku duduk, orang mandi, minum, habis tu. Nabi dah semua selesai. Nabi tengok nak jadi pelajaran. Cukup masa Nabi kata, okey, pack up, kita jalan lagi. Semua siap. Ada 50-60 orang ni duduk-duduk macam dah tak nak. Tengok ni kita dapat relax pun, ramah kan. Ini dia pegang ni buang kara ni wadi ni lagi bagus lah. Ni air Bandung, ni wadi Bandung. Kau senang dapat je lah. Abu Hurairah mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ada kawan-kawan kita yang dia cakap tak apa lah, kau nak pergi-pergilah. Dia nak tinggal kat sini kerana nikmat air yang ada pada wadi ataupun sumur tadi. Nabi SAW memberikan nasihat, kata Nabi, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kamu suka untuk Allah hapuskan dosa kamu? Wa yudkhilakumul jannah, dan Allah masukkan kamu ke dalam syurga. Nabi ni buat gitu je. Nabi jumpa orang 56 orang dengan mereka. Apakah kamu suka Allah hapuskan dosa kamu dan Allah masukkan kamu ke dalam syurga? Kita sudah tentu lah Rasulullah. Kata Nabi, Auzu bisabilillah. Sambunglah. Berjalanlah. Kalau tadi niat kamu dari rumah nak pergi perang, sambungkan. Jangan batalkan niat kamu. Dia tadi yang berkumpulan nak pergi perang, ya, sambung. Jihad fisabilillah. Kata Nabi, man qatala fisabilillah. Siapa yang mati di dalam jihad ke jalan Allah SWT, Allah SWT akan hapuskan segala dosa ini. Gugur segala dosa ini macam mana darah mengalir tadi. Dan Allah, Nabi SAW mengatakan, wajabat lahul jannah, dan confirm dia masuk surga.
Dalam hadis itu kata Abi Hurairah yang 60-70 kali, buang terus. Terus siap ya Rasulullah, minta ampun. Kami lupa, kami diasuh oleh syaitan. Siap kami kurang. Sahabat-sahabat Nabi orang mutakin dia. Tadi boleh terlupa sekejap, tapi bila diperingatkan, dia yakin. Kalau minta harta, kami kasih harta ya Rasulullah. Kalau minta jiwa, kami keluar jiwa. Macam itu. Harta, Abu Bakar, ya, sembuh kasih. Ini dalam peperangan. Kalau kita berbicara, bukan langsung kita perang, awli tak. Awli kita boleh semayang tak tinggal pun dah cantik boleh dah. Tak payah perang, tak ada raya. Hari ni ada dia boleh sedekah, tak? Jadi akhlak bagus pula. Itu bahasa yang paling bagus. Kita perang, kita tak bagus. Tapi kita nak cerita pada zaman dahulu orang bagaimana berlumba lah. Bila dengar hadis-hadis Nabi bacakan Quran, berdiri belum mereka siap lah. Bukan saja dia bergaduh, yang kecil pun datang lah. Pernah berlaku dalam sejarah. Zaid bin Thabit di antara sahabat Nabi yang kecil. Dalam sejarah cakap kalau didirikan pedang dia sama bangit. Baik-baik. Tapi bila nak pergi perang, dia letak dulu. 30 bawah. Tapi Nabi tak nampak lepas dia mata. Nak tunjukkan dia kuat, tapi Nabi tahu. Semua Nabi tahu budak ni memang kena pergi perang jadi jam. Ada yang kena cancel kaki pulung. Tapi bila nak register, extend diri. Nabi nampak dia boleh. Jangan sampai orang cancel. Anak beranak, dia tak. Bergorok-gorok. Jadi kita sebutkan kehebatan orang dahulu ni, mereka apabila dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, berlonjak-lonjak kerana mereka yakin. Bukan saja masalah ibadah ni wajib bagi mereka. Kalau solat, fardu, puasa, zakat dan haji ini wajib bagi mereka lebih. Dengan kita sebut extravaganza kan? Ini. Ini mutakin dia cari macam itu. Kita kena belajar. Mudah-mudahan kita yakin nanti kita lah. Dia tak bacakan ayat Quran berpuluh-puluh ustaz. Bacakan ayat Quran tentang orang siapa yang menderma satu derma akan tumbuh satu pohon berdasarkan Quran. Keluar yang 7 dahan, 7 cabang, 7 dahan. Daripada setiap dahan itu keluar. Kita iya. Iya ke? Iya ke? Ustaz cakap iya. Tapi nanti kalau kita kasih kita macam mana Ustaz? Tengok muka-muka je. Malah. Berarti kita kalau lawan dengan Hindu, kita cair. Yang Hindu juga, kita nak naikkan semangat umat Islam. Dia betul-betul yakin dengan Quran. Apa yang ada dalam Quran, la raiba fi, sudah betul. Sedikit pun tidak ada keraguan. Menjadi hidayah untuk umat ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah SWT akan berikan harta, rezeki daripada mana arah yang kita tidak duga-duga. Itu ayat yang ke-23 daripada surah At-Talaq. Terlihat ayat yang atas tu, pengarang bawakan. Ini pun saya masih ingat, saya dah jelaskan banyak kali. Alhamdulillah ada yang senior-senior ni, kita yang muda-muda kena tanya. Mungkin ibu-ibu kita, bapa-bapa kita yang senior-senior ni kadang-kadang mereka pun tak perasan. Kadang-kadang mereka pun bila ingat balik masa mereka nak besarkan anak-anak yang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tu, mereka pun tak sangka. Kalau tengok hari ni bukan ada besar panjang. Dan kahwin pun. Dulu nak besarkan, dia fikir macam tak confident lah. Tadi ini saya cerita yang susah lah. Yang datuk dia ada 15 kereta besar. Dia itu tak mau cerita, yang kaya tak mau cerita. Mak bapak kita yang susah-susah dulu lah. Yang bapak kita balik kerja, pergi cari katung sampah, wire-wire, tengok macam sini-sini ni. Ini budak-budak tak nak cari wire. Buka wire tu ambil tembaga, dibakar kan.